إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi yang mulia ini untuk kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Fiqh Practice, ya, karangan Syekh Hussein Al-Aisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita terus kita sambung bacaan kita di dalam kitab Fiqh Practice ni. Saya kira kita dah habis bincang dalam masalah tentang solat, ya, cara nak mengerjakan solat, tata cara solat, ya, bermula dengan takbiratul ihram sampailah ke memberi salam, ya. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan kita buka halaman 460, ya. Halaman 460. Baik, kita lihat pada pagi ini kita akan bincangkan tentang bab solat tatawwu'. Maksud tatawwu' tu ialah solat sunat lah, ya. Tentang apa? Jenis-jenis solat sunat, ya. Pertamanya kita lihat di situ keutamaan solat sunnah. Kadang-kadang itulah dia tulis sunnah tu, kadang-kadang ialah mungkin kita boleh tak tahulah, tak tahu tu tuan-tuan pun keliru ke tidak, ya, kadang-kadang ditulis sunnah macam tu, solat sunnah. Kadang-kadang mungkin kita punya tanggapan kita mungkin tersasar. Kita ingat solat sunnah maknanya tata cara sunnah Nabi ke, ya. Tapi yang dimaksudkan ialah solat sunat, ya, yang lawan wajib, ya. Kita kalau istilah Melayu kita itulah, ya, satu sunat. Kita beza antara sunat dengan sunnah tu, ya. Sedangkan kalau bahasa Arabnya perkataan sama, ya. Baik, keutamaan solat sunat kita lihat dalam adanya hadis di bawah itu, ya. Hadis yang sahih daripada riwayat Imam Tirmizi dan yang lain. Amalan hamba yang pertama sekali, ya, bukan pertama kali, pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat, ya. Apabila solatnya baik, bererti dia telah beruntung dan selamat. Namun apabila solatnya rosak, bererti dia telah celaka dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada solat fardunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hamba-Ku mengerjakan solat tatawwu', yakni solat sunat, yang dapat menyempurnakan apa yang kurang, ya, daripada solat-solat fardunya. Kemudian seluruh amal perbuatannya dihisap dengan cara yang sama seperti itu. Apa yang boleh kita faham, boleh kita ambil daripada hadis ni ialah tentang kelebihan solat sunat yang kita buat, ya. Di samping kita menunaikan solat fardu, solat yang wajib, ya, solat fardu 5 waktu, peranan solat tu dia tak berhenti di situ, ya. Adanya solat sunat yang juga kita disuruh supaya melakukannya, tinggal saja, ya, hukumnya tak sampai wajib, iaitu sunat. Barangkali ada yang beranggapan kalau aku dah buat yang wajib, apa perlu lagi nak buat yang sunat, ya, cukup aku buat yang wajib sudahlah, ya. Tapi itulah, ya, hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang peranan solat sunat tu, ya, di mana dalam hadis tadi Nabi SAW bersabda bahawa benda yang pertama sekali akan dihisab, ya, adalah solat. Kalau solat kita lulus, ya, maka kita akan
luluslah dia dalam ujian kita di padang mahsyar. Jika solat kita rosak, maka ya kita akan rugi dan binasa, ya. Lalu dikata, ya, jika terdapat kekurangan pada solat fardunya, ya, Allah memerintahkan supaya dilihat jika ada solat sunat, ya, yang dilakukan oleh hamba tu untuk menampung kekurangan pada solat fardu, ya. Kerana kekurangan pada solat fardu itu jelas akan mengundang bahaya kepada seseorang. Kerana itu solat fardu, solat wajib. Solat wajib kena buat seperti yang disuruh, ya, kerana itu wajib. Yang wajib adalah seluruhnya. Tapi kalau ada kekurangan, kecacatan, maka itu akan mengundang bahaya kepada orang tu. Tapi atas sikap rahmat, kasihan Allah, ya, Allah memberi peluang lagi supaya dilihat kalau ada solat sunat untuk boleh tampung kekurangan tu, ya. Jadi itu datangnya pentingnya solat sunat untuk kita memperbanyakkan, ya. Kerana seseorang itu dia tidak boleh nak mendabik dada, ya, mengatakan bahawa solat fardu yang aku lakukan tu dah sempurna, ya. Percayalah, ya, untuk nak memperolehi kesempurnaan dalam solat fardu itu adalah satu yang, ya, sangat-sangat susah, ya. Lebih-lebih lagi, ya, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, di mana baginda mengatakan, ya, barangkali orang yang salat dan tidaklah dia memperolehi pahala daripadanya, melainkan Nabi mengatakan 1/10 daripada pahalanya. Lalu Nabi kata atau 1/9, atau 1/7, atau 1/6, 1/5, 1/4, dia dapat suku je daripada pahala, atau 1/3, ya, atau Nabi berhenti dekat 1/2, atau 1/2 sahaja pahalanya, ya. Para ulama kata bila Nabi berhenti kat setengah tu, ya, itu menjadi petanda bahawa kalau seorang itu dapat setengah daripada pahala solat fardu yang dia lakukan, itu dah kira cukup baik, ya. Dengan arti kata lain, susahnya nak memperolehi pahala sepenuhnya daripada solat fardu yang kita lakukan. Boleh kita faham kerana antara yang dituntut dalam solat fardu itu adalah khusyuk, ya, keikhlasan dan khusyuk. Maka ini boleh kita faham dan boleh kita rasa bagaimana susahnya untuk kita nak dapat khusyuk tu, ya, dengan berbagai-bagai, ya, benda-benda yang mengalihkan pandangan kita. Ini semua memberi kesan kepada kekhusyukan kita dan selanjutnya kepada pahala, ya, solat yang kita lakukan, ya. Baik, kita lihat di bawah tu hal-hal yang dianjurkan dan dibolehkan dalam solat sunat. Pertama, dianjurkan mengerjakan solat sunat di rumah, ya. Itu kaedah kaedah umum lah, ya, bahawa solat secara amnya dianjurkan untuk kita lakukan di rumah, ya. Seperti manalah hadis di muka surat sebelah tu, hendaklah kalian solat di rumah kalian, kerana solat yang terbaik, ya, itu boleh gariskanlah, solat yang terbaik bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat wajib tu, atau kita, ya, kita tukar sikit hanya sebab istilah je, kecuali solat fardu, ya. Nak ikutkan fardu wajib samalah, tapi kadang-kadang yalah kita dah biasa guna istilah macam tu. Kecuali solat fardu, ya. Kecuali solat fardu maknanya solat fardu perlu dikerjakan di masjid, ya. Dan ini bagi lelaki secara khasnya, ya. Adapun perempuan dia sama, dia kembali kepada umum tadi. Solat yang terbaik bagi seseorang, ya, khususnya perempuan, adalah di rumah, ya. Kecuali solat fardu di masjid, itu bagi lelaki secara khasnya, ya. Jadi itu prinsip,
Ya, untuk seorang tu solat di rumah itu yang terbaik, tempat yang terbaik untuk dia mengerjakan solat sunat. Ya, tak kira solat sunat apa, umum. Ya, timbul pertanyaan, kalau masjid Nabi, masjid apa? Masjid Mekah panggil apa? Masjidil Haram, ya, bagaimana? Jawapannya sama. Ya, kalau kita pergi ke, contoh kita pergi ke Mekah, ya, pergi Madinah, dan kita menginap di hotel, kan, sebab kita tak tinggal sana, kita menginap di hotel, antara solat di rumah, di hotel atau di Masjid Nabi atau Mekah, mana yang baik? Ya, solat sunat lah. Kadang-kadang menggugat kita punya kefahaman, ya, atau menggugat kita beriman dengan hadis Nabi ni, tapi sejauh mana sampai apa yang mesejnya nak disampaikan tu, ya. Kita kata tetap solat di tempat tinggal kita tu, ya. Kalau hotel-hotel, rumah-rumah, ya. Jangan lupa kerana Nabi mengucapkan hadis ni ketika Nabi di Madinah, ya, berhampiran dengan masjid Nabi, ya. Walau bagaimanapun tak dinafikan bahawa, ya, solat di Masjid Nabi atau di Masjidil Haram ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri. Ya, kalau di Masjid Haram, ya, 100,000 kali ganda. Kalau di Masjid Nabi 1000 kali ganda. Itu pahala yang khas, ya. Tetapi dalam masa yang sama, secara amnya solat di tempat tinggal itu yang terbaik, ya. Tak kira di mana juga jua kita berada, ya. Kita lihat di bawah tu, selang hadis yang kat tengah-tengah tu, lakukanlah sebahagian solat kalian di rumah, jangan kalian jadikannya seperti kuburan, ya. Gariskanlah kataan jangan kalian jadikan seperti kuburan. Garis tu, ya. Maknanya jangan jadikan rumah seperti kubur, ya. Barangkali ada yang tak faham, ya. Ini kerana syarak juga menetapkan bahawa, ya, kubur bukan tempat ibadah, ya. Apa juga ibadah, ya, kubur bukan tempatnya untuk kita nak lakukan. Apa contoh ibadah? Solat, i'tikaf, baca Al-Quran, tawaf, lagi parah, ada melontar, apa lagi? Ya, berdoa, apa juga? Nak bernazar, apa-apalah, nak sembelih. Sembelih juga satu ibadah, ya. Kubur bukan tempatnya, ya. Kubur bukan tempatnya. Ini satu hakikat, prinsip dalam syarak ni. Tapi kadang-kadang masyarakat kita tak faham juga, ya. Jadi perlu sentiasa ditekankanlah, ya. Jadi Nabi kata apa dalam hadis tadi, ya, menuntut supaya kita memperbanyakkan ibadah di rumah, ya. Segala macam ibadah, ya. Solat, ya, seperti mana dalam hadis, dan juga ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran, berdoa, ya, berzikir, ya, dan seumpamanya, ya. Barangkali ada yang tertanya, kenapa dengan rumah, ya. Ini yang kita sebut tadi tentang ikhlas dan khusyuk tadi. Kerana di rumah itu adalah tempat yang terbaik yang membantu kita memperoleh kedua perkara tadi, ya, ikhlas dan khusyuk. Ikhlas kerana jauh daripada pandangan orang, ya. Khusyuk juga kerana jauh daripada perkara-perkara yang boleh mengalihkan tumpuan kita, ya. Kerana rumah itu dalam kawasan yang kita boleh kawal, ya. Baik, kita lihat muka surat sebelah, nombor 2. Lebih diutamakan, ya, memperpanjang berdiri dalam solat, ya. Keutamaan solat lama, macam nak kata, supaya
baca surah-surah yang panjang lah. Itu maksud dia, ya. Kita lihat di bawah itu menceritakan tentang sifat yang ada pada Nabi SAW, ya. Nabi SAW berdiri atau salat hingga bengkak kedua telapak kaki, ya. Nabi SAW bila dia salat, dia terlalu banyak mengerjakan salat, ya. Ini salat sunat di rumah, ya, qiyamul lail khasnya. Kerana lama Rasulullah berdiri, ya, sehingga kakinya bengkak atau merekah-rekah, ya. Dan Aisyah, isteri Nabi, bila dia melihat hal tu, dia merasa kesihan, ya. Maka dia bertanya, ini dalam riwayat yang lain yang tadi disebut secara ringkas, Nabi mengatakan, kenapa, Aisyah mengatakan, kenapa engkau buat macam ni, ya, sedangkan dosa engkau yang lampau dan yang akan datang semua telah diampunkan, ya. Dengan erti buat apa lagi nak ibadah kalau semua dosa dah diampunkan? Kerana itu kelebihan yang ada pada Nabi, ya. Ternyata itu jawapan Nabi di waktu, ya. Tidakkah aku, ya, wajar menjadi hamba yang selalu bersyukur, ya. Tidakkah aku wajar menjadi hamba yang selalu bersyukur, ya. Sebenarnya hadis ni boleh kita faham juga daripada sudut yang lain, ya, ialah lagi banyak kita memperoleh nikmat, ya, dan kelebihan kurniaan daripada Allah, lagi banyaklah kita perlu bersyukur, ya. Seperti dalam peristiwa tadi, bila Aisyah kata, bukankah dosa engkau yang lepas yang lalu dan akan datang telah diampunkan? Logik Aisyah ialah, kalau sudah diampunkan dosa, hasilnya apa? Tak payah solat banyak-banyak. Itu logik, kan? Tetapi ternyata logik kat mana, realiti kat mana, kan? Kadang-kadang logik dan realiti dia, ya, atau logik dengan syarak, ya, kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka, ya. Maka ternyata Nabi mengatakan, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya untuk aku terus memperbanyakkan solat aku dan ibadah aku sebagai tanda syukur dengan nikmat yang Allah beri tadi, ya. Yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan ialah tentang sebahagian kelompok daripada kalangan umat Islam yang mempunyai tanggapan logik tadi tu, di mana sebahagian kata kalau dia dah sampai ke makam yang tinggi tu, satu makam tinggi yang mereka sendiri istilahkan, sampai satu tahap tu dia tak perlu nak solat lagi dah, cukup dengan solat dengan niat, atau macam tu, dia dah tergugur kewajipan solat, puasa, dan dia boleh buat apa-apa. Benda wajib tak payah buat, benda haram pun dia boleh buat. Terbalik dia punya kaedah tu, ya. Maka ini semua tanda kejahilan mereka dengan agama, ya. Baik, kita lihat nombor 3 di bawah tu, boleh mengerjakan solat sunat sambil duduk. Ini antara pengecualian dalam solat sunat. Seseorang boleh mengerjakan solat sunat sambil duduk walaupun dia mampu berdiri, ya. Dalam perbincangan kita tentang solat fardu, ya, sebelum ini, dalam bab sebelum ni, kita ada menyebutkan, ya, bahawa dalam solat fardu, ya, diwajibkan untuk kita diwajibkan untuk kita berdiri, ya. Itu menjadi syarat dalam solat fardu. Kita perlu berdiri, ya, dengan kemampuan lah, ya. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri, tak boleh duduk, ya. Kalau duduk sedangkan mampu berdiri, terbatal solat fardu kita, ya. Tapi ini beza dengan solat sunat. Solat sunat dia bersifat longgar, ya. Maka kita boleh solat duduk, bahkan atau baring, ya, walaupun kita mampu, ya, duduk atau berdiri, ya. Cumanya, kita lihat hadis bawah tu, seseorang yang mengerjakan solat sambil berdiri itulah yang lebih utama. Barang siapa yang mengerjakan solat sambil duduk, maka dia memperoleh, ya, setengah pahala
solat sambil berdiri. Barang siapa mengerjakan solat sambil berbaring, maka dia memperoleh setengah pahala solat sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia. Walaupun begitu, kita kena ingat bahawa kalau kita mampu berdiri tetapi kita solat duduk, kita hanya memperoleh setengah pahala, ya, berbanding kalau kita berdiri. Kalau kita baring sedangkan kita mampu duduk, ya, kita memperoleh setengah pahala duduk tadi, ya. Kalau kita baring, ini soalan matematik sikit lah. Kalau kita baring sedangkan mampu berdiri, dapat apa? Suku Suku ke 1/3. Kita ini dah tahap kata malas lah. Boleh, ya, tapi kita nak baring, ya. Dia mampu berdiri, mampu duduk, tapi dia nak baring juga, ya. Tak jumpa lagi kan? Kita boleh cubalah. Cuba, ya. Ya, dia dapat suku lah, ya, dia dapat suku daripada pahala berdiri, pahala penuh tu, ya. Ya. Solat tahajud, ya, kalau kita nak baca panjang, ya, kadang-kadang itu datang keperluan untuk itu datang kelebihan pengecualian ni, ya. Kalau kita nak baca panjang, ya, andaikan kalau kita tak fahal, ya, boleh tak kita pegang Quran? Pegang Quran, ya. Ini tips lah, ya. Kita qiyamul lail, satu yang sangat dituntut dan memang kita wajar kita lakukan solat qiyamul lail, ya. Kerana solat qiyamul lail ni ada kelebihan-kelebihan dia, ya, antaranya untuk menundukkan diri kita, menundukkan nafsu kita, untuk kita tambahkan ketaatan kita dengan Allah, untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah. Antaranya kadang bagaimana, ya, untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah, cara yang ada kalanya cara yang paling efektif adalah qiyamul lail tadi, ya. Dalam keadaan orang semua tidur, ya, kita di rumah, kita buat qiyamul lail, ya. Tapi itulah, bila nak buat qiyamul lail, kadang-kadang kita pun akui, kadang-kadang kita hafal 3 kul je, kan. Jadi betapa cepatnya habis qiyamul lail kita. Jadi tak dapat matlamat tu, ya, objektif tak tercapai. Jadi itu datang, ya, kita dibolehkan pegang Quran, baca, tengok Quran, ya. Tapi jangan sampai nak baca terjemahan pula. Baca terjemahan tak jadi, tak boleh, ya. Baca Quran, baca Arabnya tu, ya. Jadi bolehlah kita baca berapa panjang kita nak, ya, supaya kita dapat panjangkan solat qiyamul lail kita. Dan moga-moga dengan cara itu kita memperoleh, ya, matlamat yang kita inginkan daripada solat qiyamul lail itu, untuk kita tambahkan pahala, satu, dan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita kata, ya, bila kita nak baca panjang, kadang-kadang tak larat berdiri, lagi-lagi kalau kita dah tua, dah uzuk, boleh sahaja kita duduk, ya, boleh sahaja kita duduk. Tinggal lagi kalau nak duduk macam mana, adakah perlu duduk macam tahiyat, atau boleh ke duduk bersila, atau bolehkah duduk atas kursi? Secara prinsipnya boleh duduk kursi, duduk bersila, tetapi afdalnya duduk macam tahiyat, ya, itu afdal. Tapi kalau nak duduk kursi pun boleh, ya. Baik, kita lihat surat 463, boleh mengerjakan sebahagian rakaat sambil berdiri dan sebahagian lainnya sambil duduk. Pun diberikan kebebasan di situ, ya. Kalau nak bahagi setengah-setengah pun boleh, ya. Kalau kita nak berdiri sekejap, ya, atau kita nak masa baca tu, sebab kita nak baca panjang, kita duduk. Dan bila time nak rukuk, kita berdiri, dan kita rukuk seperti biasa, dan kita turun seperti biasa, dan kita sujud seperti biasa pun boleh, ya. Dan bila masuk rakaat berikutnya, bila time nak bila masa nak baca tu, kita duduk balik, ya, boleh, ya. Sama ada duduk daripada mula sampai habis,
atau duduk sebahagian, berdiri sebahagian ketika solat tu, ya, dibolehkan, ya, diberi kelonggaran, ya, kebebasan di situ, ya. Sekadar saya terlupa nak sebut tadi, kita ada sebut tadi kalau orang tu mampu berdiri tapi dia solat duduk, ya, dia dapat setengah pahala kan. Kalau baring dia dapat suku, ya. Bagaimana kalau orang tu uzur, dia tak mampu nak berdiri dan dia solat duduk atau dia baring, adakah pahalanya berkurang? Ya, jawapannya tidak. Kalau uzur dia lain, ya. Kalau uzur tu seperti mana dalam hadis, ya, kalau orang tu tak mampu diri maka dia duduk, ya, kerana dia uzur, dia memperoleh pahala yang penuh seperti dia berdiri, ya. Itu beza sikit lah. Kita lihat surat 464, ya, solat sunat rawatib, ya, rawatib. Apa ini? Antara pertamanya, ini antara solat sunat. Solat sunat ada berbagai jenis solat sunat, ya. Dan antara yang paling kerap, ya, yang berulang setiap hari adalah solat sunat rawatib. Apa artinya solat sunat rawatib? Boleh kita kata dia solat yang berkait dengan solat fardu, atau solat sunat yang dikerjakan bersempena solat fardu, sebelum atau selepasnya. Itu solat rawatib, ya. Atau ada definisi lain, ya. Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang dilakukan sempena dengan solat fardu, sebelum atau selepasnya. Sebelum solat fardu tu atau selepasnya, ya. Jika sebelumnya, contoh zuhur, ya, selepas dah masuk waktu, ya, dah masuk waktu zuhur tu, sebelum kita kerjakan solat zuhur tu, kita buat solat sunat rawatib dulu. Kalau sebelum, nama dia, ni sekadar istilah lah. Kadang-kadang mungkin kita bertemu dengan istilah ni, kadang-kadang mungkin kita keliru lah. Kalau sebelum dipanggil ba'diyah, ya. Afwan, kalau sebelum qabliyah, ya. Nak menguji tu. Kalau sebelum qabliyah, ya. Qabliyah maknanya sebelum. Kalau selepas solat fardu tu, maknanya kita dah buat solat fardu tu, lepas kita dah salam, ya, kita buat solat sunat rawatib, itu nama dia ba'diyah, ya. Satu qabliyah, satu ba'diyah. Qabliyah maknanya sebelum, ba'diyah maknanya selepas, ya. Ada pembahagian lagi, ya, cuma minta jangan keliru lah, ya. Kita lihat di situ solat apa tu, tatawwu' atau solat sunat lah. Tatawwu' maknanya sunat, ya, sama je. Solat sunat, tambah lagi supaya jangan, ini pun tak berapa tepat juga. Solat sunat rawatib, tambah kata rawatib tu, terbahagi, ya, dua. Terbahagi dua. Mutlak pun, kadang-kadang penterjemah ni pun terjemah lah kan, ya. Mutlak tu letak kat atas tu dalam kurungan umum, ya. Mutlak atau mutlak lah, kita biasalah mutlak tu, atau umum. Dan muqayyad. Muqayyad maknanya sorry ini bukan, minta maaf. Solat sunat rawatib tu tak payah, betul lah tu, ya, minta maaf, ya. Solat sunat atau tatawwu' tadi, tak payah perkataan rawatib, minta maaf, ya. Umum dan muqayyad. Muqayyad maknanya bersebab, ya. Maknanya kita baca solat sunat terbahagi dua, umum. Umum maknanya tanpa bersebab, kita saja nak buat solat sunat tu, itu maknanya solat sunat umum atau mutlak. Dan muqayyad maknanya bersebab, kita lakukan solat sunat tu kerana sebab-sebab yang tertentu, ya. Baik, kita baca di bawah tu, solat muqayyad,
ya, atau solat sunat bersebab tadi, ya, dinamakan juga solat sunat rawatib. Tak tepat juga, ya. Kita kata solat muqayyad antaranya, ya, antaranya. Jadi kataan dinamakan juga tu buanglah, ya. Sebab solat sunat muqayyad ni banyak, ya. Contohnya solat duha, ya. Solat duha atau solat solat witir, itu semua muqayyad. Baik. Solat muqayyad, solat sunat muqayyad antaranya solat sunat rawatib, ya. Boleh, ya. Jenis solat ini dia ada bahagi lagi lah. Pun sekali lagi kita minta supaya jangan keliru. Jenis solat ini terbahagi dua: muakkad, ditekankan atau sangat dianjurkan, dan ghair muakkad, tidak ditekankan, ya. Dengan perkataan lain, solat sunat rawatib ni ada dua bentuk. Itu nak dikata tu. Solat sunat rawatib ni ada dua bentuk, satu muakkad, satu bukan muakkad, ya. Baik, kita lihat yang pertama, solat sunat rawatib muakkad, ya. Solat sunat muakkad ni yang mana pula, ya? Kita lihat pertama, solat sunat subuh, solat sunat rawatib subuh. Adanya solat sunat sebelum solat subuh, ya. Maknanya qabliyah lah tadi kita sebut, ya. Adanya 2 rakaat, ya. Seperti mana hadis di bawah tu, Nabi SAW tidak pernah memelihara satu solat sunat pun dengan sangat sungguh-sungguh, ya, melebihi 2 rakaat sebelum solat subuh, ya. Selang satu hadis di bawah tu, hadis yang bawah sekali tu, 2 rakaat sebelum solat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya atau segala isinya, ya. Hadis riwayat Muslim. Nak dikatakan bahawa solat sunat rawatib subuh, qabliyah subuh 2 rakaat tu, ya, selepas masuk waktu subuh, ya, adanya solat sunat rawatib qabliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh tu, 2 rakaat sebelum 2 rakaat subuh tu adalah yang terbaik, ya. Solat sunat yang terbaik, yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan, ya. Dengan erti kata lain, kalau sunat rawatib yang lain kita tak buat, 2 rakaat qabliyah subuh ni jangan kita tinggalkan, ya. Solat sunat rawatib ni ada banyak, ada dalam 10 atau 12 rakaat, ya. Maka 2 rakaat sebelum subuh ni jangan kita tinggalkan, ya. Cuma kita lihat di bawah tu, walaupun sangat-sangat ditekankan, kita lihat bagaimana syarak apabila dalam keadaan ditekankan, tetapi dalam masa yang sama ada keringanan. Tengok di bawah tu dikata meringankannya. Dalam masa yang sama dianjurkan supaya kita meringankan solat sunat qabliyah subuh tadi tu, ya. Rasulullah SAW meringankan bacaan Al-Quran pada 2 rakaat sebelum solat fajar, ya. Seperti dalam hadis di sebelah tu, ya, Rasulullah SAW meringankan 2 rakaat yang dikerjakannya sebelum solat subuh, sampai-sampai aku tertanya-tanya apakah baginda membaca Al-Fatihah, ya. Maknanya kalau istilah moden kita, ekspres lah, ya. Nabi solat cepat, ya. Sehingga Aisyah kata, Rasulullah ni baca Al-Fatihah ke tidak? Rasulullah baca Al-Fatihah ke tidak? Baca lah, ya. Takkan tak nak baca? Takkan tak baca, kerana baca Al-Fatihah wajib. Tapi nak kata bahawa berbeza dengan kebiasaan Nabi, Nabi baca berpada-pada, ya, lama, panjang, ya. Tapi dalam solat sunat rawatib qabliyah subuh ni Nabi solat cepat, ya.
Apa surah yang dibaca pada solat sunat sebelum solat fajar? Ya, dianjurkan untuk kita membaca dalam dua rakaat tadi tu. Pada rakaat yang pertama kita baca Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, pendek je kan, Qul ya Al-Kafirun, ya la a'budu ma ta'budun, sehingga akhirnya. Pada rakaat kedua, ya, surah Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Pada rakaat pertama Qul ya Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad, ya. Baik, itu berkenaan tentang solat rawatib subuh. Jadi kita boleh simpulkan bahawa untuk solat rawatib subuh ni ada qabliyah saja, ba'diyah tak ada. Ya, hanya ada 2 rakaat sebelum subuh tu, qabliyah. Ya. Kita coming on the way. Baik, ada akan disebut sekejap lagi. Kita lihat muka surat 467. Solat sunat sebelum dan sesudah solat zuhur. Sekarang rawatib zuhur pula. Ya. Tentang rawatib zuhur, kita lihat di bawah tu terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan jumlah rakaat solat sunat zuhur. Ada yang menyebutkan 4 rakaat, itu buatlah nombor 1, ya. Ada yang menyebutkan 6 rakaat, nombor 2, dan ada pula yang menyebutkan 8 rakaat, nombor 3, ya. Beberapa riwayat, maknanya ada hadis-hadis lah, ya, berkenaan tentang solat rawatib zuhur ni. Riwayat yang menyebut 4 rakaat, itu hadis di bawah tu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku ingat 10 rakaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dia nampak Rasulullah buat, ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah baginda, 2 rakaat sesudah isyak di rumah baginda juga, dan tu tak yalah, juga 2 rakaat sebelum solat subuh, ya. Saat itulah ketika Nabi SAW tidak dapat ditemui. Itu jumlah yang terakhir tu tak berapa tepat lah. Gariskan je lah, ya. Nak kena ulang terjemah tu, ya. Baik, ya, sebenarnya hadis Ibnu Umar ni, ini asas dalam solat rawatib, ya, yang kita baca tadi tu. Hadis ni menjadi asas dalam solat rawatib, di mana kita lihat di situ, aku ingat 10 rakaat, ya. Jadi ini riwayat yang mengatakan bahawa jumlah solat rawatib ni ada 10 rakaat, dan diperincikan di bawah tu seperti yang kita baca tadi, ya. Baik, 10 rakaat rawatib itu yang muakkad, ya. Jadi nak dikata di situ zuhur adanya 4 rakaat. Maksud 4 rakaat maknanya 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas, ya. Itu poin yang nak disebutkan. Kita lihat muka surat sebelah, ya. Riwayat yang menyebut 6 rakaat, ya, ada disebut hadis Aisyah di bawah tu. Baginda mengerjakan solat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Kemudian keluar dan solat mengimami orang, maknanya solat zuhur tu sendiri. Lalu kembali pulang dan mengerjakan 2 rakaat. Maksudnya 6 rakaat rawatib zuhur ni maknanya apa? 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas. Itu maksud 6 rakaat tu. Bukan 6 rakaat sekaligus, tak. Maksudnya 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas, ya. Di bawah tu riwayat yang menyebut 8 rakaat, ya, hadisnya di muka surat sebelah tu, ya. Siapa sahaja yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Pahala yang cukup besar, ya. Maksudnya 8 rakaat rawatib zuhur ni maknanya
4 rakaat sebelum atau dan 4 rakaat selepas, ya. Hakikatnya kalau kita lihat, kita boleh pilih mana-mana, ya, yang kita nak, ya. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas, atau 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas, atau 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas, ya. Ini semua kita boleh pilih, ya. Solat Jumaat tu sama juga dengan Zuhur, ya? Solat Jumaat dia lain, ya. Solat Jumaat dia lain, ya. Tak tahulah kalau penulis akan bincangkan, ya. Tak apalah, saya jawab ringkas lah, ya. Jumaat dia lain, ya. Sering orang keliru bahawa, saya kira masyarakat di luar, ya, ada tanggapan umum bahawa solat Jumaat seperti solat Zuhur. Itu silap, ya. Itu salah faham yang orang kata apa, yang sangat kritikal, ya. Bahkan ini kalau muslimat mungkin tak faham lah, ya. Ini laki selalu, saya ingat, sering diuji. Bila kita masuk solat Jumaat, ya, atau bila kita sampai masjid tu, bila azan yang pertama tu, kalau kita tengah duduk, satu masjid semua akan berdiri. Selepas azan yang pertama, mereka berdiri untuk kerjakan solat sunat. Tanggapan mereka adalah mereka nak buat solat sunat qabliyah, ya. Sedangkan solat Jumaat tidak ada qabliyah, ya. Tapi kita, kalau yang kita faham sunnah, kita teruji, ya. Teruji keimanan kita, teruji kefahaman kita, teruji apa? Kelelakian kita agaknya. Sebab semua orang berdiri. Ini muslimat yang kita tak tahulah. Kita semua orang berdiri. Semua, yang tua, yang muda, ahli masjid, orang yang jarang pergi masjid, semua berdiri. Kita tersipu-sipu duduk. Sudah biasa. Dah biasa apa, berdiri juga. Duduk. Baguslah tu. Itu kewajipannya. Jangan kita jadi macam apa? Minta maaf, ini contoh yang terlintas. Jangan kita jadi seperti haiwan ternakan yang disorong berbondong-bondong masuk kandang, keluar kandang sama-sama. Jangan. Masalah ibadah ni kita tak boleh nak ikut apa istilah? Insting. Herd instinct. Herd. Herd. Bahasa Melayu nak kata apa? Sifat haiwan ternakan lah. Dia ikut je mana orang pergi, ya. Kadang-kadang itu sangat mengelirukan. Silat hari bulan bawanya pergi ke neraka macam mana? Sampai ke neraka pula. Bahaya. Jangan main-main, ya. Jadi nak kata bahawa solat Jumaat tidak ada qabliyah, ya. Ba'diyah ada 2 atau 4, ya. Ada yang perinci, kalau di masjid 4, kalau di rumah 2, ya, ada yang pendapat macam tu. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya dia terpulang 2 atau 4, di masjid atau di rumah, ya. Baik. The 4 rakaat, do you know what tayang itu? Saya ingat itu pun akan disebut. Barakallahu fiik. Ada kena kesabaran Nabi Daud, ya. Keutamaan solat sunat 4 rakaat sebelum Zuhur, ya, ada disebut fadilat di situ. Hadis di bawah tu, sesungguhnya ia adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka aku ingin agar amal solehku diangkat pada saat itu. Ini kata Nabi, ya. Nabi buat salat rawatib, ya, 4 rakaat sebelum Zuhur, ya. Nabi kata kerana itu waktu, ya, amalan kita diangkat, ya. Dan ada disebut di situ. Okey, minta maaf. Seterusnya kita lihat di bawah tu, apakah seseorang yang solat 4 rakaat sebelum solat Zuhur atau setelahnya mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat? Itu tanyaan tadi itulah, ya, soalan tadi tu. Ternyata tak payah sabar Nabi Daud.
cepat dia datang. Seseorang boleh mengerjakannya sekaligus 4 rakaat tanpa memisahkannya dengan salam pada setiap 2 rakaat. Namun yang lebih utama, yang afdal adalah melakukan salam pada setiap 2 rakaat. Ya. Bertepatan dengan ada hadis riwayat di bawah tu, salat malam dan siang adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Itu kaedah umum lah, ya, kaedah umum tentang solat sunat ni. Ya, solat malam dan siang, maknanya solat sunat, ya, malam dan siang adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ini dibagi kita kaedah umum tentang tata cara nak mengerjakan solat sunat. Afdalnya 2-2. Bukan maksudnya kena 2-2, tak. Hadis ini maksudnya sekadar saranan, ya, dan bukan satu perintah wajib. Kerana kalau kita lihat, dan mungkin nanti kita bincang dalam bab berikut nanti, dalam solat witir, solat qiyamul lail, ada perincian, ya, tentang tata cara. Ada kadang kita boleh buat 9 rakaat dengan 1 salam, ya, atau 7 rakaat sekali salam. Itu solat qiyamul lail lah, ya. Solat rawatib itu dia, ya, afdalnya 2-2. Kalau nak buat 4 sekaligus, ya, boleh, ya, dengan hanya 1 salam, ya, tanpa memisahkannya dengan salam. Boleh buat 4 rakaat sekaligus, ya. Tinggal lagi kalau ada yang tanya, adakah perlu tasyahud awal atau boleh bangun terus, ya. Ini pun tidak disebutkan, tidak diperincikan. Maka akhirnya dia terbuka, terbuka, ya, terbuka buat kita sama ada kita nak duduk tasyahud awal atau tidak. Ya, kerana dia solat sunat. Ya, ini bukan solat zuhur. Solat zuhur lain, ya. Baik, kita lihat muka surat sebelah 470. Jarak ni macam ni kita nak buat kat rumah. Di rumah terus buat. Sekali lagi, Jarak tu pisahkan antara 2 rakaat. kan. Yang katalah yang salat bangun ni kita buat 4. Sama sikit. Kita balik kita nak buat lagi 2. So balik terus kena buat, atau kadang-kadang kita ya air lah apa semua. Okey. Lebih jarak dia. Ini ba'diyah lah, solat sunat ba'diyah lah. Adakah solat sunat ba'diyah, ya, perlu menyusul selepas solat fardu, ya, atau ada tempoh yang tertentu? Sebenarnya boleh kita kata secara prinsipnya dia berkait dengan sebelum dan selepas. Dan bila kita kata sebelum dan selepas, boleh kita faham secara amnya bahawa dia jarak tu dekat lah, ya, kerana dia berkait dengan solat fardu tu. Maksudnya sebelum dan selepasnya, gapnya tak bolehlah jauh, ya. Itu secara prinsip. Tetapi hakikatnya syarak tidak ada menetapkan tempoh yang tertentu, ya. Akhirnya qabliyah dan ba'diyah tu, dia tempohnya adalah selagi mana dalam waktu zuhur tu, ya. Qabliyah dia kena sebelum zuhur. Tak kira walaupun jarak antara zuhur tu sendiri mungkin lama, ya, mungkin dah kita buat qabliyah, tapi ternyata kat masjid tu ada ceramah. Tunggulah sampai ceramah nak habis, baru kita nak buat solat zuhur dengan jemaah di masjid, ya, boleh, tak ada masalah. Ba'diyah pun sama juga. Barangkali selepas zuhur tu, lepas solat fardu tu ada, contoh ada tazkirah ke apa, atau kita ada urusan, ya, kita pergi ke kedai ke apa, kita pergi beli barang lepas masjid tu, kita pergi singgah, ya, lama. Balik rumah baru kita buat, boleh, tak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Bahkan kalau kita baca nanti, siap boleh qada lagi. Kalau sampai terlepas keluar waktu, boleh lagi qada, ya. Kalau dah keluar waktu pun boleh qada. Ini kan pula kalau masih lagi dalam waktu, lagilah boleh buat, ya. Itu maksudnya. Kita lihat, ya, muka surat 470, mengqada salat sunat sebelum zuhur, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka baginda mengerjakan solat itu setelahnya, ya.
Maknanya kalau Nabi terlepas sebelum, maknanya macam mana situasinya? Boleh kita faham bahawa jemaah dah tunggu. Ya. Contoh atau kita ni, ya, kita sampai masjid ternyata dah ikamat. Ya, tak sempat lah. Rumah tak sempat kita nak buat, sampai masjid pun tak sempat nak buat sebab dah ikamat. Maka kita pun solat zuhur tu, nak kata bahawa boleh kita qada selepas. Qabliyah tu kita buat selepas zuhur. Ya, sedangkan itu waktu ba'diyah. Tapi sebab kita qabliyah tak buat lagi, kita buat selepas zuhur. Dan lepas tu baru kita buat ba'diyah. Ya. Nak mengatakan ada kebebasan di situ. Ya. Kita lihat di bawah tu, mengqada solat sunat setelah zuhur. Ini ba'diyah pula. Ya. Ini ba'diyah. Dalam satu peristiwa, ini sekadar nak mukaddimah lah. Dalam satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas solat asar, ya, Nabi mengerjakan solat sunat. Ya. Kita tentang masalah selepas solat asar, kita ada kefahaman bahawa selepas solat asar itu waktu larangan, kan? Tapi dalam satu peristiwa Rasulullah buat solat sunat. Dan ketika ditanya solat apa yang Nabi buat ni, Aisyah tanya kat Rasulullah. Rasulullah kata, ini solat qabliyah selepas zuhur tadi, yang aku tak buat lagi kerana aku disibukkan dengan satu hal, satu urusan. Ya. Di situ memberi kepada kita kefahaman bahawa boleh juga qada ba'diyah, ya, walaupun selepas dah masuk waktu solat yang berikutnya. Ya. Kesimpulannya, solat sunat rawatib qabliyah atau ba'diyah boleh diqada, ya, selepas waktunya. Ya, boleh diqada selepas waktunya. Qabliyah boleh diqada pada waktu ba'diyah, selepas solat fardu tu. Dan ba'diyah boleh diqada walaupun dah keluar waktu. Boleh, ya? Boleh, insyaAllah. Cuma kita kena ingat bahawa dalam kita nak qada qabliyah ataupun ba'diyah, bukan dengan sewenang-wenangnya. Dia ada satu syarat. Syaratnya ialah hendaklah qabliyah atau ba'diyah yang kita nak qada itu menjadi kelaziman kita sebelum itu untuk kita kerjakan. Maknanya memang kelaziman kita buat qabliyah dan ba'diyah itu pada waktunya. Pada waktunya, kelaziman kita qabliyah atau ba'diyah. Tak kira lah solat apa, qabliyah zuhur, ya, atau ba'diyah, atau, ya, rawatib maghrib ataupun isyak ataupun subuh, ya, qabliyahnya menjadi kelaziman kita buat. Ya. Cuma dalam satu hari itu kita, dalam satu solat fardu tu kita terlepas. Di sini baru kita boleh qada. Dengan erti kata lain, kalau kita ni memang tak buat solat qabliyah atau ba'diyah tu, tiba-tiba hari itu kita ada angin, kita nak qada, dah lah terlepas juga hari tu. Memang dia tak buat, dan hari itu pun dia tak buat, tapi tiba dia kata aku nak qada. Awak nak qada apa? Awak memang tak buat, kebiasaannya awak tak buat pun. Dia tak boleh qada. Ya. Dalam keadaan itu dia tidak boleh qada. Ya. Soalan dia kita lepas solat sunat subuh, bila yang dia nak qada? Saya ingat subuh akan datang. Subuh kita dah bincang lah. Oh, dah bincang. Okey. Patutnya okey. Subuh, ya, pun sama juga. Kalau kebiasaan kita mengerjakan qabliyah subuh tadi 2 rakaat, selepas dah masuk waktu subuh kita dianjurkan buat qabliyah 2 rakaat. Andaikan bahawa kita terlepas kerana sebab-sebab yang tertentu, lambat bangun ke apa, boleh kita nak qada. Boleh kita qada jika itu kebiasaan kita mengerjakan qabliyah tu menjadi kebiasaan kita. Cuma pada hari itu kita terlepas, boleh kita qada. Cuma tinggal lagi sama ada kita kerjakan
selepas subuh, hanya terus, ya, dengan ada perincian sikit, sama ada selepas solat subuh tu, atau kita tunggu matahari naik baru kita buat. Ya, ada pilihan sebenarnya antara dua cara tu. Sama ada kita buat terus atau kita tunggu sampai matahari naik, ya, baru kita buat. Dua-dua dibolehkan, ya. Ustaz, if let's say when you reach the masjid subuh time, then the iqamat, then you know that you want to do fast the 2 rakaat dulu, then join the second rakaat of the subuh, is it okay or you better? Okey. Pertamanya ini ada perincian sikitlah. Pertamanya kita kena ingat bahawa rawatib ni dibuat di mana? Di rumah. Bukan seperti yang kebanyakan orang faham, ya, dibuat kat masjid. Lagi-lagi hari Jumaat tu. Satu masjid salah tempat dia buat. Dia salah faham, dia kata Jumaat ada qabliyah. Tapi satu masjid mengerjakannya pada bukan tempatnya. Nampak tak kekeliruan? Buat kat office. Nampak tak kekeliruan dia? Ya. Nak mengatakan, boleh faham insyaAllah, solat sunat tempatnya di mana? Bukan di masjid, tempatnya di rumah. Ya. Tempat di mana? Tempat private kita. Maksudnya kalau office, dalam office kita tu, kalau kita ada private office, itu tempatnya. Itu mengganti rumah kita lah. Boleh faham insyaAllah? Ya. Maksudnya bukan di tempat umum, di masjid lah, bukan. Tapi nak kata itu dalam Jumaat tadi tu, bagaimana bila azan pertama Jumaat tu, kita mendapati bahawa satu masjid bangun. Kononnya atas kefahaman ini qabliyah. Maka kita kata kepada mereka, di sini ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, memang tak ada qabliyah. Jumaat tidak ada qabliyah. Awak buat apa ni? Solat sunat tahiyat masjid. Awak dah duduk, dah borak-borak, baru nak buat tahiyat masjid. Boleh faham? Ini bukan tahiyat masjid. Dan mereka pun, saya kira mereka faham ni bukan tahiyat masjid, tapi mereka buat tu qabliyah. Maka kita kata tidak ada qabliyah. Dan andaikan ada qabliyah pun, ya, dianjurkan untuk buat di rumah, ya, walaupun itu tak boleh diterima lah, ya. Daripada sudut yang lain, kita nak kata betapa majoriti sering mengelirukan kita. Majoriti, kalau ramai-ramai ni sering ada persepsi bahawa majority is always right. Tetapi itu kaedah tu sangat mengelirukan, ya. Isn't like, let's say the azan already, if let's say I wait for the azan, I do the 2 sunnah, then I go to the masjid, it will be late already. They will start. Ini untuk apa ni? The timing, Salatullah. Salat fardu lah, bukan Jumaat lah, ya. Subuh lah, subuh. So usually I do, if I do at home, I go to the masjid already there. Ya, itu pun saya perasan juga. Ini suasana di Malaysia kita. Saya mendapati bahawa antara azan dan ikamat, bahkan solat subuh pun, jarak waktunya saya ingat dalam 5-10 minit. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang kita nak cuba raikan, kita nak cuba faham, tapi kadang-kadang tak boleh nak faham juga, ya. Lagi-lagi solat subuh, apa yang nak dikejarkan oleh imam atau muazzin kat masjid tu, kita pun tak tahu. Dia nak kena kejar train ke apa, ya. Sedangkan dia imam ratib, dia muazzin ratib, itu memang kerja kau dah dilantik begitu. Dan apa yang nak dikejarkan tak tahu. Kita boleh faham kalau sekiranya surau, ya, surau di mana jemaah itu, dalam jemaah solat subuh tu, jemaah dia 2 orang je, muazzin dan imam, tu 2 orang. Kita boleh faham lah, dia nak singkatkan masa antara azan dan ikamat tu, kita boleh faham. Sebab dia tak mengharap sesiapa datang kerana tak ada orang datang, maka dia cepatkan lah. Boleh faham, ya. Tapi ini di masjid yang jemaah dia memang ramai pun, kadang-kadang kita faham juga, kadang-kadang suasana di masyarakat Malaysia ni kadang-kadang jemaah tu kurang juga, ya. Lagi-lagi subuh lah. Tapi saya kira hal ini perlu diambil perhatian,
bahawa jangan sehingga membuat jemaah tergesa-gesa datang ke masjid, ya, dan tidak memberi ruang kepada mereka untuk mengerjakan rawatib qabliyah di rumah. Jika hal itu berlaku, disingkatkan masa, andaikan 5 minit atau 10 minit, ya, disingkatkan masa tu sehingga menyebabkan jemaah tergesa-gesa datang, ya, saya kira bahawa bebannya akan ditanggung oleh muazzin atau imam itu. Ya, beban perbuatan tu akan ditanggung oleh imam atau muazzin. Adapun kita, jika keadaan begitu, maka kita perlu bergegas, ya, dan kita pastikan kita dapat takbiratul ihram tu dengan imam, walaupun kita terpaksa menggadaikan rawatib, kerana takbiratul ihram itu adalah wajib, kerana solat fardu itu adalah wajib untuk kita kerjakan bersama dengan imam, ya. Adapun rawatib itu sunat. Ini timing lah, ya. Akhirnya kita bertakwa kepada Allah sedaya yang kita mampu. Kalau kita tak dapat nak buat di rumah, kita buat di masjid jika itu alasannya, dan pun sama, kita kata bebannya akan ditanggung oleh muazzin atau imam, ya. Boleh dijawab soalan, ya. Baik, kita lihat muka surat 471. Saya ingat kalau boleh nak habiskan bab rawatib ni. Solat sunat, okey, solat sunat sesudah solat maghrib, ya, solat sunat sesudah solat maghrib. Tentang maghrib, ya, kalau kita perasan tadi kita cerita zuhur, sekarang maghrib. Dengan erti kata lain, asar tidak ada solat sunat muakkad, qabliyah atau ba'diyah muakkad tak ada, ya. Dia tengah cerita tentang solat sunat muakkad. Jadi solat sunat sesudah solat maghrib, ya, dengan erti kata maghrib ni solat sunat muakkadnya hanya ba'diyah. Maghrib hanya ada ba'diyah muakkad, ya, solat sunat muakkad, ya. Kita lihat adanya, ya, riwayat di bawah tu. Mungkin kita boleh baca sendiri. Kita terus solat sunat sesudah solat isyak, ya. Tadi sesudah solat maghrib, sekarang sesudah solat isyak. Maknanya maghrib dan isyak disama. Solat sunat muakkadnya adalah ba'diyah, ya. Maghrib ada ba'diyah 2 rakaat, isyak pun ada ba'diyah 2 rakaat, ya. Baik, nombor 2, solat sunat rawatib ghair muakkad atau yang tidak ditekankan, ya. Kita lihat di situ 2 rakaat sebelum solat asar, ya. Kita lihat ada muka 472. Kita lihat hadis ke atas sekali tu. Di antara dua azan, maknanya azan dan ikamat. Ikamat pun diistilahkan sebagai azan kadang-kadang, ya. Terdapat satu solat. Di antara azan dan ikamat terdapat satu solat. Di antara dua azan terdapat satu solat. Nabi ulang, ya. Sampai 3 kali Nabi mengulang, ya. Selepas tu Nabi kata bagi yang menghendaki, maknanya bagi sesiapa yang nak, ya. Maksudnya di antara azan dan ikamat secara amnya ada solat sunat 2 rakaat. Dan saya kira, saya pun tertanya kenapa penulis membawa hadis ini di dalam masalah 2 rakaat sebelum asar. Sebab kita sedang membincangkan tentang solat rawatib, sedangkan solat sunat antara azan dan ikamat itu solat yang lain. Itu solat sunat antara azan dan ikamat. Dia bukan rawatib, ya. Seperti mana yang kita jelas dapat nampak di dalam hadis yang kita baca tadi, ya. Kerana Nabi tidak menyebutkan tentang rawatib, ya. Tetapi dia adalah solat sunat khas antara azan dan ikamat. Maka hadis ini boleh kita faham dia adalah umum, ya. Dia tidak masuk dalam bab rawatib. Dia umum. Antara azan dan ikamat untuk mana-mana solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, adanya 2 rakaat.
Ya, dan ini bukan diistilahkan sebagai ba'diyah, qabliyah. Dia bukan qabliyah, dia solat sunat yang tersendiri, ya. Additional tu, ya. Tambahan 2 rakaat yang lain, bukan qabliyah, ya. Itu penjelasan yang bernas juga, ya. Tetapi tak boleh juga. Sebab apa? Cuba tanya, sebab apa? Selepas azan Jumaat, dia tidak disusuli dengan ikamat. Dia disusuli dengan satu azan lagi. Yang satu lagi kekeliruan, yang disusuli dengan khutbah. Sekali lagi, bukan ikamat. Ya? Bukan? Jadi tak boleh juga. Kita nak cuba raikan tapi tak dapat juga. Ya? Baik, kita lihat di situ 472, ya. 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isyak, ya. Ini semua diistilahkan sebagai ghair muakkad, yang bukan, ya, muakkad, ya. Baik, boleh kita simpulkan, ya, bahawa tentang solat rawatib ni, ya. Saya sekadar nak buat kesimpulan. Siapa yang nak tulis boleh tulis cepat-cepatlah, ya. Solat subuh, ya, ada 2 rakaat muakkad, atau kita kata yang paling muakkad sebelum subuh, ya. Selepas subuh tak ada, ba'diyah tak ada. Zuhur, ya, ada 2 rakaat muakkad, dan 2 rakaat lagi bukan muakkad sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada 2 muakkad, dan ada tambahan 2 rakaat lagi yang bukan muakkad, ya. Selepas zuhur pun sama. Selepas zuhur ada 2 rakaat muakkad, dan tambahan 2 rakaat lagi yang bukan muakkad, ya, selepas zuhur. Muakkad di sini maksudnya, mungkin ada yang tertanya, apa arti muakkad yang sangat ditekankan ni, apa maksudnya? Maksudnya yang Nabi selalu buat. Bila kata muakkad, yakni yang Nabi selalu buat secara rutin. Yang tak muakkad ni maknanya ada kalanya Nabi tak buat, ya. Itu dia. Itu yang kita sebut tadi, kita perincikan tadi, ya. 2 sebelum, kalau muakkad, ya, 2 sebelum dan 2 selepas. Maknanya 4 lah, ya. Atau nak tambah lagi 2 sebelum yang bukan muakkad, dan tambah lagi 2 selepas yang bukan muakkad, ya. Ada perincian. Bila dikata 4, apakah 4 tu muakkad? Ya, ulama bila perinci, mereka kata yang muakkad 2 je. Ya, ada perincian di situ. Ya, yang muakkadnya 2 je. Ya. Seperti dalam riwayat Ibnu Umar tadi yang kita sebut sebagai asas tadi. Ya. Baik. Asar, ya, untuk asar tidak ada muakkad, tidak ada solat muakkad. Yang ada adalah tidak muakkad, iaitu 4 rakaat tidak muakkad sebelum asar, ya. Adanya sebenarnya, ini satu yang mungkin pertama kali didengar oleh sebahagian kita. Hakikatnya dalam solat asar adanya ba'diyah 2 rakaat. Selepas asar sebenarnya ada solat sunat 2 rakaat ba'diyah, ya. Sebagaimana dalam hadis daripada riwayat Aisyah dalam Bukhari Muslim, ya. Aisyah mengatakan, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat
selepas asar ketika baginda bersamaku. Ya, maknanya ketika Rasulullah di rumah dia, Nabi tak pernah tinggalkan 2 rakaat selepas asar. Ini satu, kita kata, satu keajaiban ilmu. Satu keajaiban ilmu. Kerana rata-rata mazhab, kalau bukan semua mazhab 4, tidak mengiktiraf adanya 2 rakaat atau adanya solat sunat rawatib selepas asar. Ini mungkin menghairankan kita, sedangkan ada hadis dalam Bukhari Muslim yang kita sebut tadi. Bagaimana mereka memahaminya? Mereka kata ini khas buat Rasulullah. Sedangkan kita kena, sekadar ilmu saja, sedangkan kita kena faham bahawa apabila kita nak mendakwa bahawa sesuatu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, bahawa itu adalah khas buat baginda, kita perlu ada dalil lain yang menyokong. Kerana prinsipnya kita disuruh supaya mencontohi Rasulullah. Kerana tidaklah Nabi diutuskan melainkan untuk menjadi teladan buat kita. Tetapi bila Nabi buat sesuatu lalu kita kata ini khas buat Nabi, ya, itu boleh mengelirukan. Maka kita kata hakikatnya apa yang Nabi buat bukan khas buat baginda, kerana tidak ada petunjuk, ya, bahawa apa yang Nabi buat tu adalah khas buat baginda, ya. Maka dikekal pada prinsip umum bahawa apa yang Nabi buat kita ikut, ya. Adapun adanya hadis, kita mengakui adanya hadis yang seolah-olah menegah kita solat selepas asar, bahawa itu waktu larangan, kan? Kerana waktu larangan ni boleh kita kata ada 2. Satu selepas subuh dan satu lagi selepas asar, ya. Tetapi di sini kita kata ada perincian, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih daripada Abu Dawud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang solat selepas asar. Rasulullah melarang solat selepas asar kecuali jika sekiranya matahari masih meninggi. Itu lafaznya, ya. Illa wasyamsu murtafi'atun, kecuali matahari masih meninggi. Di situ ada pengkhususan tentang larangan solat selepas asar, bahawa larangan solat selepas asar bukan mutlak, bukan umum. Yang dilarang hanya jika sekiranya matahari sudah, apa kata? Sudah hampir terbenam. Bukan terbenam, hampir terbenam. Atau warna cahaya matahari sudah berubah menjadi kekuningan, atau lebih lagi kemerahan, ya. Adapun jika sekiranya matahari masih meninggi, seperti mana dalam hadis yang kita sebut tadi, maka ketika itu kita dibolehkan untuk solat, ya. Kita dibolehkan untuk solat, iaitu solat sunat 2 rakaat selepas asar, solat ba'diyah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam riwayat Aisyah tadi, bahawa Rasulullah tak pernah tinggalkan 2 rakaat selepas asar sepanjang Nabi bersama dengan Aisyah di rumahnya, ya. Yang ditegah adalah apabila matahari itu dah berubah warnanya, kekuningan atau kemerahan, ya. Adapun kalau kita lihat selepas asar, lepas kita buat solat asar, kita tengok matahari, dia dah berubah color, warna? Tidak, awal lagi, ya. Dia akan berubah bila dah dekat-dekat tu. Agak-agak kalau waktu tu boleh kita kata mungkin waktu jam pukul 6 agaknya, ya. Shadow. Tak ada kena-mengena dengan shadow. Dia bukan bayang-bayang, warna tu, ya. Dalam hadis disebut warna. Baik, jadi itu insyaAllah, ya, kesimpulan kita bahawa solat asar ada 4 rakaat qabliyah tidak muakkad dan 2 rakaat ba'diyah. 4 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba'diyah, ya. Tidak, dua-dua tidak muakkad. Dua-dua tidak muakkad, ya. Baik, itu asar. Maghrib ada 2 rakaat qabliyah tidak muakkad, ya, dan ada 2 rakaat ba'diyah muakkad. 2 rakaat tidak muakkad qabliyah dan 2 rakaat muakkad ba'diyah. Saya minta yang keliru.
sebelum selepas salat. Baik, itu maghrib. Isyak sama. Ya, isyak sama macam maghrib. Ada 2 rakaat qabliyah tidak muakkad, ya. Dan ada 2 rakaat ba'diyah muakkad, ya. Baik. Saya ingat saya kena ulang sekali sepintas, ya. Subuh 2 rakaat qabliyah. Zuhur 2 atau 4 qabliyah, dan 2 atau 4 ba'diyah. Asar 4 qabliyah dan 2 ba'diyah. Maghrib 2 qabliyah dan 2 ba'diyah. Isyak 2 qabliyah dan 2 ba'diyah. Ya. Itu kalau tak sebut muakkad, tak muakkad, ya. Tak muakkad. Dua sebelum dan 2 selepas. Ya, zuhur. Ikut. Ya, ikut hadis Ibnu Umar. Tapi yang hadis dia cakap kalau kita solat 12 rakaat dapat tanda benda kat syurga. Extension rumah extension. Ya. Kita nak cakap hadis yang 12. Itu kita kata ada perbezaan riwayat antara 10 dan 12. Ya. Rumah extension. Ya, dia semua kembali kepada barakallahu fiik. Dia semua kembali kepada solat zuhur tu. Ya, solat zuhur sama ada 2 atau 4 rakaat tu muakkad. Dia ada perbezaan riwayat. Ada yang kata 2 rakaat tu, 2 rakaat qabliyah tu yang muakkad. Ada yang kata tidak, 4 rakaat sebelum zuhur tu itu yang muakkad. Dia kembali kepada zuhur tu. Jadi sama ada rawatib ni dia yang muakkad sama ada 10 atau 12. Perbezaannya kerana kembali kepada qabliyah zuhur. Sama ada 2 atau 4 yang muakkad. So janji syurga prohibit from Okey. not entering syurga. Soalannya 4 4 sebelum, 4 selepas. soalannya sama ada muakkad atau tidak? Kan dijamin rumah di syurga, dapat syurga tu. Dan diharam neraka, haramkan neraka atas ni. Okey. The one is 8 rakaat, right? Okey. 4 sebelum, 4 Betul. Soalannya Tu yang muakkad. kira muakkad atau tidak? Itu datang perincian. Ya. Jangan kita faham bila kita tengok hadis tu maknanya dijanjikan syurga, maknanya muakkad. Tak. Semua ibadah yang kita buat insya-Allah dijanjikan syurga. Adakah semua ibadah yang kita nak buat semua muakkad? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah kita baca Al-Quran hari-hari, InsyaAllah itu akan membuat kita masuk syurga. Adakah itu berarti muakkad? Kena faham macam tu. Kena faham, kena duduk jauh sikit, tengok hadis tu, kita faham dalam konteks hadis-hadis yang lain. Ya, tak boleh kita nak buat tengok satu hadis dan kita buat satu kesimpulan umum. Itu akan mengelirukan. Ya. Boleh? InsyaAllah. Satu je. Oh, ini aku 10 dah ni. Satu saja. Kita lihat 473, nombor 3 ke atas sekali tu, memisahkan antara salat fardu dan salat sunat. Ya. Ini ada yang tanya tadi tentang jarak waktu antara salat rawatib tu. Ya. Untuk kita nak mengerjakan salat sunat rawatib, tidak boleh untuk kita selepas salam, selepas salat fardu. Ini khas untuk ba'diyah, khas untuk ba'diyah. Tak boleh untuk selepas kita salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, daripada salat fardu tu, untuk kita terus bangkit dan buat salat sunat rawatib. Ya, tak boleh. Ya, dia perlu dipisahkan dengan sedikit jarak. Sama ada kita berborak dengan orang sebelah, apa khabar, sihat, dah makan? Dia mesti tanya dah makan. Lepas tu kalau kita nak salat, baru boleh. Ya. Atau lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bangun, kita anjak tempat. Itu insya-Allah itu yang dilakukan, itu yang insya-Allah ini satu amalan yang baik, ya, satu sunat yang dilakukan yang kita lihat sehingga hari ini dibuat oleh jemaah-jemaah di masjid. Bila lepas salat mereka beranjak tempat. Mungkin ada selama gini kita tak faham kenapa dia anjak tempat.
dia tak suka ke orang kat sebelah tu? Bukan, kadang-kadang kita pun terasa hal ni jauh daripada aku, ni apa ni, yalah, sudah kita pergi ke lain. Sedangkan itu sunnahnya. Kita beranjak tempat, kita tukar tempat. Ya. Time now, sometimes I see a lot. Lepas solat dia bangun terus dia tempat sama kerana tak ada tempat lain. Kalau tak ada tempat lain, maknanya dia tak nak tukar tempat, dia kena gapkan sikit. Paling masa tu, masa bukan tempat. Maknanya lepas salam zikir dulu. Barakallahu fiik. Lepas salam zikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Zikir dulu. Yang penting jangan terus bangun. Itu je. Ya. Jadi kena dipisahkan, ya. Boleh? Saya ingat itu sajalah, ya. Tak perlu nak di combine kedua-dua. Pilih salah satu. Ya. Bukan two in one. Ya, pilih salah satu. Ya. Seperti kalau baca dalam riwayat kat bawah tu, dia menjelaskan, ya. Di sini ada pertanyaan, semasa saya solat Jumaat, semasa saya solat Jumaat di satu surau, selepas solat saya ditegur oleh jemaah lain yang mengatakan saya harus duduk dalam keadaan tahiyat awal atau akhir sekejap semasa rakaat pertama dan ketiga. Jemaah tersebut mengatakan perbuatan saya selepas sujud terus bangun tidak betul. Saya pun tak berapa faham soalan. Apa maksudnya? Tidak ada dulu istirahat. Semasa rakaat pertama dan ketiga. Okey. Saya harus duduk dalam keadaan atau seperti, bukan tahiyat awal, seperti duduk antara dua sujud. Macam itulah. Okey. Sekejap. Okey. Duduk istirahat. Dinamakan duduk istirahat. Iaitu selepas kita sujud yang kali kedua, ya, pada rakaat yang pertama dan ketiga. Apabila kita nak bangkit ke rakaat yang kedua atau kita nak bangkit ke rakaat yang keempat selepas sujud yang kedua tu, kita disunatkan untuk duduk sekejap, seperti duduk antara dua sujud. Ya. Kita duduk sekejap baru kita bangkit. Ya, itu sunnahnya lah. Ya, itu sunnahnya. Ini kita dah bincang sebelum ni. Jadi itu dah, ya, jawapan ringkas. Ya. Jadi betul lah, patut berterima kasih lah kat jemaah yang tegur tu. Ya, jangan marah kat dia. Ya, dinasihat. Kadang-kadang kita pantang orang nasihat. Ya. Jangan, bahaya. Kadang-kadang dalam masalah benda-benda yang baik, tetapi gara-gara nafsu, ya, golakan nafsu yang ammarah bisu, yang mengajak kepada kejahatan, kita tak nak terima juga. Kita nak juga kita betulkan apa yang kita buat. Walaupun tak betul, tapi kita cari juga alasan. Saya sakit lah, apalah. Tak apalah, dia sebut je, ya, dia nasihat je supaya duduk istirahat tu. Tapi kalau awak terlupa ke apa, tak ada masalah. Ya. Yang penting kita kena ingat, ya, bila orang nasihat, jadikan sebagai, saya ingat dia perlu menjadi, kita kena tundukkan diri kita. Bila orang nasihat saja, ya, kita kena terima kasih kat orang tu. Ya. Apatah lagi kalau benda yang benar. Ya. Barangkali dia salah faham dengan kita ke apa, itu satu hal. Tapi kalau dia nasihat dengan sesuatu yang benar, maknanya memang kita buat silap, atau, ya, apa yang kita buat tu memang salah. Jangan kita nak bangkang dia juga. Ya, kadang-kadang kita nak juga jawab. Kita kadang-kadang orang kata apa, kadang-kadang kita nak lawan juga. Ya. Kita nak cuba nak berdebat lah dengan dia. Padahal kita dah betul, dah salah tu. Ya. Jadi dalam Al-Quran disebut, ya, akhadhathul izzatu bil ithm. Gara-gara orang tu tegur, wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil ithm. Dan ketika dikatakan kepada kita, wahai fulan, takwalah kepada Allah, tapi kerana orang tu tegur kita macam tu, takwalah kepada Allah, kita
kita cuba nak mempertahankan dosa yang kita buat, kesalahan yang kita buat. Dan ini adalah satu sifat yang tercela. Ya. Jadi kita kena tundukkan diri kita. Bila ada orang cakap nasihat kita, jadikan kebiasaan kita ucapkan terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih. Ya. Kalau kita musafir, kita solat 2 rakaat, perlukah kita solat sunat juga ataupun di qada bila waktunya? Kita solat jemaah, ini soalan yang lainnya. Kalau kita musafir, kita solat 2 rakaat, perlukah kita solat sunat juga? Okey. Untuk solat sunat ketika musafir tidak ada rawatib. Ya, kecuali qabliyah subuh. Ya, kecuali rawatib subuh qabliyah 2 rakaat tadi tu. Ya. Selain itu untuk zuhur, asar, maghrib, isyak tidak ada rawatib. Ketika musafir jelah. Rawatib secara khasnya. Ya. Itulah. Solat jemaah, kita solat jemaah, teman yang jemaah dengan kita tak nak solat sunat, jadi perlukah kita qada lepasnya? Apa kena dengan teman kita? Okey. Sekali lagi, kalau itu kebiasaan kita, ya, kalau itu kebiasaan, kalau kita dah setuju dengan jemaah tu untuk kita terus solat fardu tu, ya, maknanya kita yang telah melepaskan waktu tu, maka kita yang telah melepaskan qabliyah tadi tu, ya, maknanya dengan kerelaan kita, ya. Kalau dah dengan kerelaan, tak ada nak qada, ya. Kerana qada ni hanya datang dalam keadaan tak sengaja, ya, atau dalam keadaan orang kata apa, terpaksa, ya, terlupa, ya, tertidur, ya, dan seumpamanya, ya. Tapi kalau kita dah sengaja, kita dah teringat, tapi lepas tu kita tak nak buat, tak boleh kita nak sewenang-wenang kata aku nak qada lepas ni, ya, tak boleh, ya. Lepas solat subuh tak boleh lakukan solat sunat, tapi oleh kerana nak mengembara musafir, bolehkah lakukan solat musafir? Kena faham soalan ni pun satu. Lepas solat subuh tak boleh lakukan solat sunat, tapi oleh kerana nak musafir, bolehkah lakukan solat musafir? Solat subuh dia tak ada qasar. Apa maksud dia? Mungkin dia nak solat sunat sebelum musafir, tapi happen lepas subuh tu dia nak keluar. So lepas subuh tu, I understand the question. Dia nak solat sunat. Lepas solat subuh tak boleh lakukan solat sunat. Memang lepas solat sunat tak ada, lepas solat subuh tak ada solat sunat. Saya spesifik solat musafir. Spesifik solat musafir. Dia nak musafir sebelum musafir 2 rakaat. Solat sebab Dia nak buat musafir tu, tapi time lepas subuh. Yang saya faham, adakah ada solat sunat untuk nak musafir? sebab Khusus untuk sebab kita nak musafir, kita solat sunat. Wallahu a'lam. Yang setakat ilmu saya tidak ada. Ya, tidak ada solat sunat musafir. 2 rakaat ke 4 rakaat ke, tak ada. Ya. Tak, itu solat sunat umrah. Solat sunat umrah itu lain, pun tidak ada sebenarnya. Dia 2 kali. Ya. Solat sunat umrah tidak ada sebenarnya. Ya. Yang ada adalah apabila Rasulullah singgah di Zulhulaifah. Ya. Bukan. Baik, tak tahu, insyaAllah terjawab. Kalau salah boleh buat soalan pembetulan. Lepas solat Jumaat digalakkan lakukan solat sunat lepas Jumaat 2 rakaat dalam masjid. Tapi kalau balik rumah, benarkah kena lakukan 4 rakaat? Yang ingat saya dia terbalik. Kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Pun kita dah kata itu tak semestinya. Ya, terpulang. Sama ada di masjid kita nak buat 2 atau 4,
atau di rumah kita nak buat 2 atau 4. Tak nafi ada pendapat, tak dinafikan bahawa ada pendapat kata kalau di masjid 4 rakaat dan kalau di rumah 2 rakaat, kerana itu dalam riwayat yang Nabi buat, ya. Tinggal lagi itu perbuatan Nabi. Dan ada perbincangan, adakah di situ, adakah itu satu penetapan bahawa kalau kat masjid 4 rakaat dan rumah 2 rakaat, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahawa itu kalau perbuatan kita tidak boleh dianggap sebagai satu penetapan. Sebaliknya kita ambil keumuman ertinya, maksudnya, iaitu lepas Jumaat terpulang kepada kita nak buat 2 atau 4 di masjid atau di rumah, ya. Boleh? Saya ingat cukup sekadar itu. Kita berhenti sebentar untuk sebelum kita teruskan kuliah yang berikut.